Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pimpinan majlis, Ustaz Wanji bin Wan Musin selaku penceramah awalan, saudara ketua penerangan, saudara Jalalus dan seluruh yang hadir, bersama saya rombongan yang saya daripada petang tadi, Cikgu Muhammad Tawil daripada Faham. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan Ustaz Wanji tadi, dengan apa yang kami bawa. Cikgu Tawil ni adalah seorang cikgu sains yang di tangan dia saja sudah beratus orang Kristian yang dimasukkan Islam. Ini yang PAS bawa. Baik Ustaz Wanji, Cikgu Tawil, ini yang kita bawa. Kita dalam pendekatan kita proaktif, kita ke depan. Yang UMNO ni setakat dia bising orang murtad, ajak orang berhimpun sana berhimpun sini. Tetapi pemerintahan dia, pemerintahan yang mesra murtad. Orang Islam ni murtad. Orang bukan Islam tak berminat untuk masuk agama Islam kerana latar belakang pemerintahan Islam, pemerintahan UMNO yang zalim. Kita dalam PAS tak payah nak impun orang ramai-ramai, kita buat kerja. Di Selangor masuk Islam, di Sabah masuk Islam, rakan-rakan kita beri dakwah. Ini pendekatan yang kita bawa. Tuan-tuan, ini sedikit mukadimah saya. Saya tarik dengan apa yang Ustaz Wanji sebut tadi. Apabila Pakatan Rakyat merentah di Selangor, kita lihat orang masuk Islam. Dan inilah sebenarnya istilah kemenangan dalam Islam. Inilah definisi kemenangan dalam Islam. Iza ja'a nasrullah wal fath. Apabila orang berduyun-duyun masuk Islam, itulah kemenangan. Dan kita kalau merentah pun Pakatan Rakyat ini, setakat memerintah itu belum merupakan kemenangan. Bila kita menang, orang berduyun-duyun masuk Islam akibat lantaran kehebatan pemerintahan kita, keadilan kita, disitulah baru ada artinya kemenangan kita. Dan ini sudah terbukti, ramai orang masuk Islam di mana-mana saja negeri yang kita merintah, di Kelantan, baik di Kedah, di Selangor dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saya banyak program daripada pagi sampai malam. Ini program keempat. Saya nak bercakap sangat ringkas supaya muslimat di bawah sana dan tuan-tuan dan puan yang ada di Kedas 3 ini mampu untuk membuat satu keputusan yang tepat. Kita akan berpilihan raya dan jangkaan bacaan kita dalam PAS dan Pakatan Rakyat. Pilihan raya ini mungkin bulan 4, bulan 5, paling jauh bulan 6. Kita tengok isu Israelnya, isu kena tangkap Halwat semalam lah, macam-macam. Tuan-tuan kalau jadi pimpinan PAS cawangan pun sekarang ni jaga. Jangan silat-silat sikit nanti dia tangkap Halwat. Besok seorang kampung masuk, ketua cawangan Kedah 3 tangkap Halwat. Cukup lah. Dia habis. Dia tak kira sekarang ni, asal dapat tangkap, jadi isu politik, masuk. Besok tuan-tuan tak pernah masuk TV3, merasa masuk TV3. Dia senang. Sekarang dia tidak ada modal, apa saja dia buat. Tuan-tuan dan puan, pilihan raya ke-13 ni sangat penting. Kita bercakap tentang persoalan memilih pemimpin. Dan memilih pemimpin ni satu perkara yang sangat besar dalam Islam. Dia adalah merupakan satu amanah kepada orang Islam yang diberikan hak ataupun peluang memimpin. Saya nak pergi pada perkara yang sangat dasar saja. Apabila Rasulullah sebutkan dalam satu hadis yang bermaksud orang Islam yang diberikan hak untuk memilih pemimpin, apabila dia memilih satu pemimpin sedangkan dia tahu ada pemimpin yang lebih diredai oleh Allah, perbuatan memilih pemimpin yang begitu sudah merupakan pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Rasul dan pengkhianatan kepada seluruh orang beriman. Ini pesan Rasulullah. Dan kita melihat perkara ini sangat penting. Memilih pemimpin ini akan mengakibatkan natijah pahala atau dosa. Apa lagi dosa yang lebih besar selain daripada syirik? Tentulah pengkhianatan kepada Allah, Rasul dan seluruh beriman. Memilih pemimpin yang tak betul merupakan pengkhianatan kepada Allah. Ini kita orang Melayu, kita tuan-tuan di sini kena faham. Bukan milih pemimpin ni hanya kerana RM20, kerana RM50, kerana RM500. Kita tidak meletakkan pesanan Rasulullah itu sebagai satu yang besar dalam hidup kita. Kita tak mampu untuk masuk neraka kerana milih pemimpin tak betul. Mengkhianati Allah dan Rasul adalah ciri-ciri yang menyebabkan kita masuk neraka.
Tuan-tuan dan puan, kita melihat natijah memilih pemimpin yang betul. Saya nak bagi dalam sejarah moden ini saja. Satu negara yang bernama Turki. Tuan-tuan tengok. Turki sejak 8 tahun yang lepas dipimpin oleh Parti Kebajikan. Sama lah macam cerita kita. Kalau Parti Kebajikan di Turki itu yang dipimpin oleh Erdogan sekarang ni, dia tulis saja nama dia Parti Islam, tentera akan hancurkan. Bawa dalam mahkamah akan parti ini akan diharamkan. Kerana nama-nama parti Islam tak boleh wujud di Turki. Tuan-tuan tahu, tak lama dulu ahli parlimen Turki seorang dipecat dan dilucutkan kerayaatannya hanya kerana pakai tudung tutup aurat dalam parlimen. Nak tunjuk begitu sekularnya, totoknya sekularisme di negeri Turki. Maknanya kalau parti yang nak bertanding pilihan raya macam mana bagus pun, kalau letak nama Islam, parti ini akan diharamkan. Dia ada mahkamah tentera dia dan sebagainya, mahkamah perlembagaan, dia akan haramkan. So, Erdogan menggunakan pendekatan parti kebajikan, parti keadilan dan kebajikan. So, ini yang kita sebut tadi. Apabila lepas bawa negara kebajikan, Hasan Ali berasa pelik, sampai dia pening-pening, tak boleh nak fikir, ya? Benda yang basic pun dia tak faham, macam mana dia nak jadi pemimpin. So, tuan-tuan dan puan, saya sebutkan tadi persoalan memilih pemimpin. Kita tengok apa berlaku di Turki. Apabila rakyat Turki membuat pemilihan yang tepat, dalam 8 tahun sejak Parti Keadilan dan Kebajikan merintah Turki, dipimpin oleh kumpulan-kumpulan Islam seperti Erdogan, Abdullah Gül, ya. Mak Samu selalu sebut, dia kata Abdullah Gül ni kawan dia dulu, selalu jumpa. Tapi dia dah jadi Presiden Turki, aku dia kata apa pun tak ada lagi. Ini cerita. Maknanya Abdullah Gül, Erdogan, pemimpin yang menjadi Presiden Turki, Perdana Menteri Turki sekarang adalah golongan Islam, kumpulan Islam. Tapi mereka terpaksa berdepan dengan suasana yang sangat jahat. Tentera Turki ini ada penasihat-penasihatnya adalah Israel. Mereka terpaksa menukar pendekatan. Dan kita tengok Turki sekarang ni macam mana. Antara negara yang paling maju di dunia sekarang dari segi pertumbuhan ekonomi. Negeri yang paling aman, negeri Islam. Tuan-tuan tengok di mana-mana negeri Islam yang lain, ya, di Libya, di Mesir, di Syria, pergaduhan, pemberontakan. Di Turki sekarang aman. Kadar kenaikan ekonomi ini sangat tinggi. Dan kita melihat dasar luar negara dia hebat. Tuan-tuan tahu, masih ingatkan tahun lepas macam mana dalam keadaan semua negara takut untuk memberikan bantuan kepada Palestin, Gaza, dia menghantar kapal-kapal untuk hantar makanan, untuk hantar barang-barang binaan rumah, hantar ke Israel, hantar ke Palestin. Ini semua kerana dasar kerajaan Turki yang berani. Malaysia ni takut hantar orang aja, hantar kapal tak berani. Dah satu masa, tapi Turki mendahului. Kita melihat, hanya kerana orang Turki membuat pemilihan kerajaan yang betul, mereka mendapat nikmat yang begitu besar akibat daripada pemimpin yang baik. So, tuan-tuan kena berfikir besar sikit, berjiwa besar. Kita duduk dalam kerajaan UMNO Barisan Nasional sudah 50 tahun lebih, ya. Kita tak pernah fikir kalau ada satu kerajaan lain yang boleh merintah dengan lebih baik. Kerana apa? Kerana UMNO Barisan Nasional dia cerdik sikit pada Husni Mubarak. Dia cerdik sikit pada orang lain. Dalam keadaan dia tindas rakyat, dia buat hiburan. Macam-macam dia bagi hiburan. So, orang Melayu ni leka hiburan, okeylah, boleh tahan. Dalam keadaan rakyat susah sangat, ya, tak ada duit, walaupun 54 tahun sekali dia bagi 500. Tuan-tuan merasa hebat, 500 bagi dengan 54 tahun dapat berapa? Baru dapat lebih kurang RM4.05 setahun. Sedangkan kita lihat di Selangor baik, di Pulau Pinang baik, kerajaan dah bagi banyak dah. Di Kelantan, satu dasar yang sudah berjalan begitu lama. Dan yang terbaru ni di Kelantan, dia memberikan satu skim bantuan makanan asas kepada orang miskin. Sampai lebih kurang 5 juta setahun kerajaan Kelantan belanja. Makanan asas beras itu, kerajaan Kelantan biayai rakyat dia. Ini bukannya setahun sekali dapat beras, setiap bulan. Di Pulau Pinang, kerajaan Pulau Pinang membuat satu dasar. Semua orang Pulau Pinang yang pendapatan keluarga bawah RM600, kerajaan Pulau Pinang akan top up supaya pendapatan keluarga itu naik sampai 600. Maknanya Lingguan Eng mempunyai satu dasar di Pulau Pinang menghapuskan kemiskinan tegar. Dah 3 tahun dia hapuskan kemiskinan tegar. Tak ada lagi keluarga miskin di Pulau Pinang yang bawa pendapatan 600. Dia akan top up.
yang ini bukan bayar nak 5 tahun sekali, bukan bayar setahun sekali, setiap bulan. Dan tuan-tuan jangan lupa, bila kerajaan Pulau Pinang yang dikatakan kerajaan Cina UMNO benci sangat itu memberikan bantuan sampai tidak ada kemiskinan tegar, tuan-tuan jangan lupa, tentulah yang diberikan bantuan tegar ini adalah kebanyakan orang Melayu. Mana ada sangat orang Cina miskin. Maknanya yang diberikan bantuan yang banyak di Pulau Pinang itu adalah kepada orang Melayu. Kerana kita mahu tahu statistik kemiskinan di Malaysia ini, orang Cina yang miskin hanya 0.6%. Ya? Orang India hanya 3%, orang Melayu 8%. Maknanya kalau kerajaan Pulau Pinang menghapuskan kemiskinan tegar, yang paling dapat menepahnya orang Melayu. Ya, kita melihat bantuan-bantuan Jabatan Agama Islam di Pulau Pinang. Sepanjang kerajaan Barisan Nasional Merintah paling tinggi kerajaan Pulau Pinang pernah bagi kepada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang hanya 12 juta ringgit. Ling Guan Eng memberikan peruntukan sampai 25 juta ringgit untuk Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. So saya nak bagi tahu, ya, banyak program-program yang rakyat tak tahu yang Pakatan Rakyat sudah berikan. Di Selangor lagi dahsyat. Kerana kerajaan Selangor ni kerajaan yang paling kaya di Malaysia. Macam-macam air percuma. Ya, anak lahir-lahir dah ada tabung dia. Kemudian bantuan orang perempuan apa ni untuk buat mamogram percuma lah, macam-macam dibagi. Benda ni berjalan terus, ongoing kata orang. Tapi UMNO Barisan Nasional bagi RM500 dalam beberapa tahun, macam nak runtuh dunia, bising. Sampai beratur-beratur pengsan-pengsan orang nak menunggu nak ambil RM500. Dan rakyat rasa hebat sangat. Itu saya nak bagi tahu bahawa apa yang Pakatan Rakyat berikan jauh lebih baik daripada Barisan Nasional. Dan inilah sistem dua parti yang kita nak berlaku di Malaysia, supaya persaingan sihat politik ini berlaku. Tuan-tuan, kalau ada kerajaan yang boleh bersaing dengan Barisan Nasional, kita akan melihat perubahan yang baik. Ya? Kalau Barisan Nasional perform, rakyat akan pilih dia. Dia tak perform, kita ganti Pakatan Rakyat. Kalau Pakatan Rakyat tak perform 5 tahun lagi, tuan-tuan boleh ganti dengan yang lain. Akhirnya rakyat yang beruntung dengan sistem politik dua parti. Yang ini yang tuan-tuan kena faham. Yang ini sekarang jalur tiga Jati ni tuan-tuan. Ya. Hari itu 2 minggu lepas saya di Kuala Lumpur, Sinar Harian telefon. Dia kata minta doktor komen sikit tentang apa ni, kumpulan apa ni, pos ketiga. Adakah kumpulan ketiga ni mampu untuk memberikan saingan politik? Ustaz Wanji nak balik dah. Dan Ustaz Wanji ni anak kecil-kecil lagi, dah berjuang. Ya, tinggalkan Omar dah 2 hari dah. Ya. Dia ada program lagi, dia kena balik cepat. Ya. Ustaz Wanji ni dia jantung kuasa ulama, pemuda dia ulama Selangor. Ya. Umur belum 30 lagi tu. Ya. Dia merupakan salah seorang yang pakar dalam bahagian maqasid syariah. Yang kadang-kadang Anwar Ibrahim berucap-ucap tu pun rupanya dia yang bagi dia punya poin-poin. Ya, dia, kalau Anwar Ibrahim cakap tentang Islam tu, antara orang yang bagi poinnya dia. Tuan-tuan tengok tadi penguasaan Quran di hadis sebagainya. Ini ulama-ulama PAS. Ya. Kalau tuan-tuan banding dengan ilmu dia dengan Hasan Ali pun dah tak ada apa-apa lah. Ya, pasal apa nak dengar. Ya. So tuan-tuan dan puan, ini persoalan yang sangat besar. Ya, nak milih pemimpin. Ya. Dan kita berhadapan dengan satu suasana, kita ada Perdana Menteri yang paling buruk dalam sejarah Malaysia. Ya, saya memberikan penilaian buruk ini dari segi Islam. Ya, bukan dari segi yang lain-lain. Saya akan sebut nanti dari segi ekonomi sedikit sebanyak di akhir ucapan. Tapi sebelum saya terlupa, saya nak sebut yang ini. Tuan-tuan dah tengok ni gambar ni kan? Ya. Kalau tuan-tuan baca harakan minggu lepas, ya, harakan minggu lepas, ya, ada 2 quotation ucapan. Satu daripada Chua Soe Lek, Presiden MCA. Satu daripada Ling Guan Eng, Setiausaha Agung DAP. Chua Soe Lek kata, kita akan sanggup lawan siapa saja. UMNO pun kita akan lawan. Dan kita akan lawan hudud. Dia cakap Chua Soe Lek. Maknanya kalau UMNO tu sokong hudud pun, kita akan lawan. Macam itu. Itu nak tunjukkan Chua Soe Lek anak jantan betul lah. Ling Guan Eng kata apa? Persoalan hudud ni dia kata, itu hak orang Islam. Kita DAP, walaupun kita bukan agama Islam, kita menghormati hak-hak beragama orang Islam. Tuan-tuan boleh beza MCA antara MCA, pimpin MCA dengan DAP. Yang tadi udahlah kaki seks, dengan video seks ni, dengan
oral sex ni, macam-macam dia buat, masuk video pula. Lepas tu rakan kongsi UMNO ni, MCA, pilih pula jadi presiden. Nak tunjukkan mindset orang MCA dengan UMNO ni, kalau pemimpin dah kaki set pun dia boleh pilih jadi presiden. Saya bukan nak mengangkat kerana kita berkawan dengan DAP, tapi tuan-tuan tengok peribadi pimpinan DAP. Ya. Yang orang UMNO kata kafir harbi tu, kalau kafir harbi ni maknanya kita boleh bunuh DAP tu. Itu UMNO dah keluarkan fatwa kafir harbi. Dia kata MCA ni kafir zimmi. Oh, hebatnya UMNO orang. Mufti mana nasihat dia kita tak tahu. Maknanya Chua Soe Lek tadi yang menghina Islam itu kafir zimmi. Yang Lim Guan Eng tadi dia kata itu hak orang Islam, itu kafir harbi. UMNO sudah keluarkan fatwa Lim Guan Eng tu boleh dibunuh, halal darahnya. Chua Soe Lek yang kaki set tu, kita kena sayang kat dia. Itu pandangan UMNO tentang MCA dan DAP. Saya bagi tahu dua-dua sama. Saya tak kata zimmi apa, kata kafir lah, tak nak semua mana-mana. Mereka tetap kafir. Tetapi yang satu ini ada perubahan untuk memahami Islam, yang satu lagi tetap memusuhi Islam. Apa bedanya? Kerana MCA berkawan dengan UMNO, DAP berkawan dengan PAS. Dalam masa 4 tahun ini, kita banyak berdakwah kepada mereka. Mereka sudah mula memahami Islam. Saya sendiri dengan Datuk Nge, kadang-kadang berbalas-balas SMS. Dia bertanya tentang Islam dan sebagainya. Ya? So maknanya ini yang bezanya PAS ini dengan UMNO. Kita menggunakan apa saja peluang untuk mendakwahkan orang kepada Islam. Soal hidayah, soal lain, itu serah pada Allah. Tetapi MCA ni selagi dia berkawan dengan UMNO, selagi itulah dia akan jahil dan dia akan menentang Islam. Tuan-tuan tengok baca ungkapan ini. Sebagaimana yang saya baca tadi tentang hudud, yang ini satu lagi, tahun lepas. Dia sebut. Dan sampai sekarang Chua Soe Lek dia masih mengatakan dalam ucapan di mana-mana pun, dia akan katakan satu undi kepada DAP bermakna satu undi kepada PAS. Kalau MCA bercakap pada orang Cina, dia akan kata, you don't vote for DAP because one vote for DAP is one vote for PAS. One vote for PAS meaning that you vote for Islam. If you vote for Islam, meaning that you vote for hudud. Inilah kempen MCA. Tuan-tuan suka. Saya ada rakan-rakan saya UMNO di depan sana, ataupun orang yang masih tak tahu nak pilih UMNO ke PAS, Pakatan Rakyat ke Barisan Nasional. Inilah hujah MCA di mana-mana pun dipercakap orang Cina. Kerana musuh dia pilihan raya DAP. Dia tidak bertanding di tempat UMNO sangat. Dia MCA lawan DAP, gerakan lawan DAP. So dia sebut pada orang Cina, kamu jangan pangkah DAP. Satu undi untuk DAP bermakna kamu bagikan satu undi kepada PAS. Satu undi kepada PAS bermakna kamu undi satu undi kepada Islam. Dan satu undi kepada Islam bermakna kamu undi satu undi kepada hudud. Ini kempen MCA. Tuan-tuan yang sebagai orang UMNO tak ada rasa terhina apabila MCA berterusan menghina Islam dan hudud. Apa agama kita ni sengkit sangat ke? Hudud, hukum Allah itu, adakah dia zalim untuk MCA mengutuk kita berterusan? Apa UMNO buat tentang sikap MCA ni? UMNO takkan berani lawan. Sebenarnya UMNO lah menjadi baruah kepada MCA. Dan orang UMNO pula, apabila dia pergi kepada orang Melayu, dia akan katakan sebaliknya. Dia kata kita ni boneka DAP pula. Maknanya dia kata kalau undi PAS, kamu memperkuatkan kuasa DAP. Kalau PAS menang, DAP lah yang berkuasa di Malaysia. Atau macam mana tak pening orang ni. Mengundi UMNO Barisan Nasional memang pening dan makin bodoh. MCA kata undi DAP PAS kuat. UMNO pula cakap dengan orang Melayu kalau undi PAS DAP kuat. Macam mana betul kan? Tak pening ke? Susah kan? Ini contradiction ni memang susah. Ini maknanya ini semua retorik politik yang tak ada makna, hanya untuk menakutkan orang. So tuan-tuan tengok ini ucapan ini. Saya terus translate Melayu. Kalau kita mengundi PAS, kita memberitahu kepada orang Melayu, kita sanggup untuk menerima negara ini ditadbir mengikut Islam. Tuan-tuan, Islam ni hina ke? Teruk sangat ke agama kita ni sampai Chua Soe Lek kata kalau kita undi PAS maknanya kita bersetuju untuk negara ini ditadbir ikut Islam. Maknanya bagi Chua Soe Lek Islam ni sangat jahat.
So saya nak tanya orang UMNO, ada lagi keperluan, ada rasa simpati ke dengan UMNO ni, dengan MCA ni, ya, asyik-asyik menghina Islam. Dan dia sebut, jika kamu dapat menerima cara hidup berdasarkan nilai-nilai Islam, kamu pangkah lepas. Semudah itu. Dia kata, kalau kamu setuju nilai-nilai Islam itu, kamu pangkah lepas. Kan kenyataan itu satu kenyataan sinis kepada orang Melayu. Kalau orang Melayu tak faham lagi, bodoh. Dia dah kata dah, kalau kamu suka nilai-nilai Islam, kau pangkah lepas. Bagi aku MCA, aku Cina, aku tak suka nilai Islam, dan aku tak akan pangkah lepas. Dia cabar orang Melayu, orang rakyat Malaysia, kalau kamu suka nilai Islam, pangkah lepas. Semudah itu. Takkanlah kita tak faham. Nak bagi faham orang Melayu macam mana lagi? Perkataan apa yang nak disebut? Ya? Yang disebut, so what is so great about that? Apa yang berhebat sangat Islam ni? Itu nilai agama kamu yang aku tak tahu. Aku tak mungkin tahu tentang agama kamu kerana aku tidak mengamalkan agama kamu. Aku boleh kata apa saja tentang nilai-nilai, kerana nilai bersalam tu, tuan-tuan tahu isu ni, dia mempelekehkan orang Islam dan bukan Islam tak boleh bersalam. Dia katakan nilai itu bagi dia tak betul. Nilai kita bersalam lelaki perempuan tu tak dibenarkan itu. Orang bukan kata yang bukan mahram, bagi dia satu nilai yang tak betul. Bagi dia sepatutnya orang lelaki perempuan bersalam, kerana itulah nilai yang betul. Tuan-tuan, ada tak UMNO pernah pernah hantar memorandum ke ugut ke nak putuskan hubungan MCA tentang benda ni? Berkali-kali berterusan dia menghina Islam. So saya berasa heranlah kalau masih lagi orang Melayu tidak dapat membuat satu penilaian yang tepat, membuat satu pendirian, ya. Tuan-tuan dan puan, akhirnya saya nak cakap tentang isu ekonomi. Saya dah cakap tentang isu Islam tadi, ringkas. Tuan-tuan patutnya dah tahu, ya, UMNO, persekongkolan MCA dengan UMNO ni satu persekongkolan yang jahat, persekongkolan yang syirik, yang senantiasa menentang syariat Islam. Dan kita harus, bukan harus lagi, wajib kita memberhentikan persekongkolan ini dengan, kalau boleh, hapuskan langsung dua-dua parti ni. Saya yakin kalau pilihan raya ke depan UMNO kalah teruk, MCA kalah teruk, kerana mereka ni parti yang berdasarkan kewangan, kebendaan. Kalau dia tak mati pun dia akan menjadi terlalu lemah untuk survive. Parti seperti PAS, parti seperti DAP, dia adalah parti ideological, parti berdasarkan perjuangan. Kita perjuangan Islam. Macam DAP, dia perjuangan sosialis demokrat. Tuan-tuan tengok parti yang berdasarkan ideological lagi, misalnya Parti Sosialis Rakyat Malaysia, ya, tuan-tuan, dia tak ada ahli wakil rakyat ke, tak ada apa ke, pemimpin dia kena tangkap, dia akan hidup terus. Kerana parti yang berdasarkan ideologi, dia ada perjuangan. Tapi UMNO, MCA, MIC, dia parti berdasarkan kepentingan tertentu. Bila dia kalah nanti, habis kuasa, saya yakin parti-parti ini akan habis. So tuan-tuan, eksperimen ini tuan-tuan kena buat. Bagi cabut kuasa daripada UMNO di semua negeri dan di Malaysia. Tuan-tuan tengok berduyun-duyun lah orang UMNO ni. Bila dah tak ada talian hayat, tak ada projek, tak ada duit, tak ada apa, ada orang habis. Tuan-tuan tengok sendirilah, walaupun dia merentah, tuan-tuan pernah tengok tak ada markas UMNO di Chong-Chong ada? Dia boleh beli bangunan macam kita pasti. Kita ada pejabat parti untuk Tanggul Hitam Meru, kita buat sampai 450,000. UMNO ada ke macam ni? Tak ada. Dia semua akan kerajaan. Lepas tu tak malu. Mana-mana dewan kerajaan, pejabat pilihan raya UMNO. Muka tak malu. Kawan tu cakap, Dewan Orang Ramai, nama Dewan Orang Ramai, tulis itu pejabat pilihan raya UMNO. Ini kata orang tak ada malu. Maknanya tuan-tuan bayangkan, kalau parti ni dah kalah, tak ada merintah lagi, habis. Kita tak merintah, kita ada pasti, kita ada markas, ada macam-macam kenderaan. Kita tambun ni, kenderaan kita pun ada, ya? Tuan-tuan tengok, kalau kita buka puasa hari Khamis sampai 200 orang, bukan puasa wajib, puasa sunat 200 orang, bukan satu tempat, banyak tempat, ya? UMNO ada ke? Bukan puasa wajib, puasa sunat, puasa wajib pun dia tak boleh buat program-program. So tuan-tuan, ini yang penting. Tuan-tuan kena tahu menilai.
Saya nak cakap yang akhir tentang isu ekonomi. Sekarang ini dijaja kepada rakyat. Rakyat mesti membuat pemilihan kerana Datuk Najib ni orang yang pandai ekonomi. Ini yang dijajakan kepada rakyat sekarang. Ya? Bagi tahu Najib adalah seorang pengurus ekonomi yang cekap. Ya? Sebelum saya tunjukkan data ekonomi Najib, saya nak tunjuk macam mana berlaku pembazaran di Malaysia. Ini bagi saya contoh-contoh dalam report audit, ya. Report audit. Ini kerajaan Kedah dedahkan. Masa BN merintah dulu, pernah satu GLC kerajaan Kedah mengadakan mesyuarat lebih kurang 2-3 minggu sebelum pilihan raya umum. Mesyuarat GLC 2 kali berturut-turut, 1 bulan 1 2008, 13 bulan 2 2008. Beza lebih kurang 5 minggu mesyuarat. Mesyuarat pertama belanja mesyuarat 42,000. Mesyuarat kedua 45,500. Mesyuarat, tuan-tuan. Mesyuarat GLC ni maknanya apa? Lembaga pengarah mesyuarat. Apa? Lembaga pengarah mesyuarat minum teh, karipap, tembikai. Paling tinggi lembaga pengarah 20 orang. Selalu 15 orang atau 10. Tapi klaim dia 42,000, 45,000. Ini nak tunjuk UMNO. UMNO punya style pemerintahan. Yang dibagai orang Melayu tak akan naik dengan sistem ini. Kerajaan Melaka pernah beli pintu pejabat. Satu pintu pejabat RM38,000. Itu macam pintu masuk rumah mereka ni, RM38,000. Inilah parodi. Kemudian di Terengganu. Di Terengganu adalah parodi menunjukkan kerajaan Terengganu buat satu taman haiwan. Dia beli itik seekor RM1,700. Tak tahu itik apa. Di Terengganu juga taman haiwan seekor angsa RM6,500 seekor. Dan malangnya semua itik angsa yang beli yang mahal ni semua dah mati dah. Pasal dia orang beli mahal, dia orang tak tahu nak bela. Sebenarnya bukan harga itik tu mahal, masuk poket yang lebihnya. Ya. Bayaran bil elektrik rumah Ketua Menteri Melaka RM200,000 setahun. Maknanya RM18,000 sebulan. Apabila orang tanya dia apa pasal Datuk Ali Rastam mengapa bil elektrik rumah mahal sangat, dia kata biasalah Ketua Menteri. Macam mana nak layan orang macam ni? Dia belajar daripada ketua dia. Laporan audit yang tahun lepas, bayaran bil elektrik dan air rumah Najib dan Muhyiddin untuk setahun RM5.5 juta. Tuan-tuan giling kepala, tapi pangkah belah itu, pangkah juga. 5.5 juta bil elektrik air di rumah Muhyiddin dan Najib untuk satu tahun. Yang ni Ali Rastam kata kalau dia 5.5 juta aku 200,000 tak ada apa-apa lah, kata. Pasal dia kot. Tuan-tuan pergi rumah si Zamri. Pergilah pukul 2 pagi, 3 pagi pun lampunya penuh. Kalau tak adanya saya duduk rumah itu, kata padam kalau. Keselamatan saya di dalam jagaan Allah. Bukanlah kerana lampu pasang tu sampai 300 lampu pasang tu aku selamat, tak selamat juga kalau Allah tak nak selamatkan. Tapi padam je lampu, jimat. Tok Guru ni Aziz boleh jadi menteri besar 20 tahun, tak ada rusik boleh, tak ada orang jentik badan dia. Dia pasang pelita satu lampu je kat rumah. Masuk bilik air tutup, masuk bilik tidur tutup lampu, masuk bilik air tutup bilik lampu. Selamat. Ni Zamri ingat pasal lampu banyak dia selamat. Ini semua mengapa? Jamuan hari raya. Yang ini kita bangkitkan. Najib datang baru ni, saya dipahamkan oleh pegawai-pegawai Pelkera. Pelkera belanja antara 7 ke 8 juta ringgit. Dan tak heran tahun lepas Pelkera berbelanja jamuan hari raya saja RM800,000. Jamuan hari raya Cina 3 minggu lepas di Setiawan, kerajaan Perak bayar RM5 juta melalui sumbangan-sumbangan GLC. Terpaksalah perbadanan Perak, PKMP kena bayar. Terpaksa bayar. Dalam keadaan kerajaan tak ada duit sekarang, nak buat juga jamuan raya Cina RM5 juta. Terpaksa kutip, paksa. Macam penyamut, paksa sana, paksa sini. Seorang pegawai kanan kerajaan Perak datang klinik bagi tahu saya untuk angkut JKK saja. Seluruh Perak ni JKK nak diangkut ke Setiawan jamuan raya Cina tu dengan berapa puluh basnya
bawa JKK saja RM350,000. Belanja naik bas JKK. So tuan-tuan bayangkan, orang macam ni nak merintah, macam mana nak tolong orang Melayu? Yang kita kata, Hasan Ali kata, Zamri kata, UMNO lah nak tolong orang Melayu. Tuan-tuan yakin ke orang yang rasuah boleh tolong orang lain? Saya soalan ni tanya di mana-mana. Kalau saya ceramah di Cina pun sebut. Tuan-tuan percaya ke orang kaki rasuah ada hati nak menolong orang lain? Tak ada. Sudah terbukti ini semua bapak-bapak rasuah ni. Takkanlah orang ini boleh membela rakyat. Ya? So kita balik kepada mungkin masa yang apa ni, saya nak cari pun mungkin ambil masa sikit. Mana tu jalan tu tadi. Tolong tengok je lah, patah balik yang lama tu kalau ada. Saya nak bercakap tentang ekonomi sikit. Okey, kan ambil space lain. Yang tajuk lain saja. Apabila Najib mengatakan dia seorang pengurus ekonomi yang baik, Datuk Najib mengambil alih menjadi Menteri Keuangan pada bulan Oktober 2008. Ya. 2008 Pak Lah dah serahkan pada dia. Ya. Datuk Najib menjadi timbalan menjadi Menteri Keuangan pada bulan Oktober 2008. Dia menjadi Perdana Menteri bulan 4 2009. Ingat ya? Dia berbeza sikit kerana dia desak-desak Pak Lah. Sebelum Pak Lah serahkan Perdana Menteri, dia dah ambil Menteri Keuangan dulu. Kerana itu sangat penting bagi dia. Ya, tuan-tuan tahu pada masa Najib mengambil alih Perdana Menteri Menteri Keuangan, Malaysia hanya berhutang 280 bilion setahun. Hutang Malaysia banyak dah tu, 280 bilion. Sekarang Najib jadi Menteri Keuangan dah 4 tahun. Hutang negara sudah naik kepada 460 bilion. Bukan ini kok, yang lain kok. So saya nak tanya pada orang tuan-tuan dan puan orang Melayu, cekapkah seorang Menteri Keuangan apabila masa dia ambil alih 280 bilion hutang, sekarang dah naik 460 bilion. Tak mana pandainya dia? Yang pandai macam Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew memerintah Pulau Pinang. Masa itu dia ditinggalkan hutang oleh Barisan Nasional 650 juta. Hutang kerajaan BN Pulau Pinang, hutang kepada kerajaan pusat 650 juta. 4 tahun merintah, dia sudah hampir langsai hutang. Sekarang ni hutang hanya 35 juta. Kerajaan Pulau Pinang sekarang berhutang dengan kerajaan pusat hanya 35 juta. Dan kerajaan Pulau Pinang selama 4 tahun berturut-turut di bawah Pakatan Rakyat surplus bajet. Belanja pendapatan negeri berlebihan daripada perbelanjaan. Itu yang sebab dia boleh bagi pada rakyat. Kerajaan Selangor, masa Tan Sri Khalid mula memegang Selangor, simpanan tetap kerajaan Selangor 500 juta ringgit. Tahun lepas dia tingkatkan sampai 1.1 bilion. Sekarang ini simpanan tetap kerajaan Selangor sudah naik 1.8 bilion. Ini saya kata kita cerdik, jauh lebih cerdik pada mana. Bayangkan kalau kita merintah Putrajaya, apa yang kita tak boleh buat negara sekaya Malaysia ni. Ya? Tan Sri Khalid 500 juta simpanan Selangor, sekarang 4 tahun dinaikkan sampai 1.8 bilion. Yang Lee Kuan Yew daripada hutang 650 juta dia kurangkan sampai 35 juta. Ini kecerdikan. Yang Najib dia kata dia cerdik. Hutang negara 280 bilion naik sampai 460 bilion sekarang. Dan tuan-tuan, bila dia bagi duit RM500 pada tuan-tuan, hutang ini akan naik. Kerana untuk bagi 500 juta ringgit pada satu rakyat, kerajaan terpaksa berhutang 3 bilion lagi. Tak apalah. So itu sebagai satu fakta, hard facts, yang tuan-tuan tak boleh sanggah bahawa Najib bukan seorang pengurus ekonomi yang baik. Dan tuan-tuan jangan lupa, 60% daripada pelaburan asing yang datang ke Malaysia ini datangnya daripada 4 negeri Pakatan Rakyat. Selangor, Penang, Kedah yang banyak.
Kelantan ada sikit, kerana Kelantan memang tak boleh nak bagi sumbangan banyak. Tuan-tuan tahulah, lapangan terbang pun tak ada yang besar, pelabuhan pun tak ada. Lepas tu duit minyak kena rompak pula. Sekarang ni kerajaan pusat berhutang 7 bilion duit minyak Kelantan yang dia tak bayar, ya? Hanya kerana berbeza kerajaan. Ini kita kata mereka ni tidak menghormati undang-undang. Tuan-tuan bayangkan, kerajaan Petronas ambil minyak daripada Terengganu, ambil minyak daripada Kelantan, ambil minyak daripada Sarawak, ambil minyak daripada Sabah. 4 negeri pengeluar minyak ini. Semua negeri ini dibayar royalti 5%. Tapi Kelantan tak payah bayar. Bila kerajaan Terengganu jatuh kepada PAS tahun 1999, lebih kurang 800 juta ringgit Petronas kena bayar royalti pada kerajaan PAS Terengganu. Tiba-tiba Mahathir arahkan berhentikan duit itu. Bila BN merintah balik tahun 2004, bayar balik. Tuan-tuan suka ke kerajaan macam ni? Yang dia tidak ada undang-undang, suka-suka hati dia. Nak bagi, tak nak bagi, nak rampai, tak rampai. Sekarang ni pergi mahkamah. Saya tidak yakin dengan hakim-hakim yang ada hari ini boleh memberikan keadilan kepada kerajaan Kelantan. Nak bayar 7 bilion hutang ni tak boleh. Sekarang ni dibuat apa wang ihsan? Dia bagi pada orang budak-budak ke sekolah. Ini UMNO bagi. Tuan-tuan tengok, slip bantuan RM500 tu dia tulis itu undilah Barisan Nasional. Duit ini duit kerajaan pusat berhutang bagi untuk rakyat. Apa kaitan dengan UMNO Barisan Nasional? UMNO ni punya haprak. Dia tak boleh bezakan antara UMNO dan kerajaan. Kerajaan lain, UMNO lain. Kerajaan Malaysia bila-bila pun akan wujud sampai kiamat. Tapi UMNO tidak tentu. Sama dengan PAS. Kerajaan PAS di Kelantan bukan tetap PAS akan merintah di Kelantan. Kerajaan Kelantan tetap akan wujud, tapi tidak semesti UMNO atau PAS. Ini yang UMNO tak faham. Itu pasal Balang Raya dia duduk, segala dia duduk, pasal dia tak faham. Dan merintah lama pun dia tak faham. Akhirnya saya nak sebut tentang statistik ekonomi. Malaysia ini adalah negara yang begitu hebat sampai ke tahap Tun Hussein On. Sampai Mahathir mulalah decline prestasi ekonomi dia, merosot-merosot kerana pembaziran dan rasuah. Pakcik-pakcik, abang-abang yang berumur macam saya, lebih pada saya, tuan-tuan tahu, zaman kita dulu, kita seronok pergi shopping ke Singapura kerana RM1 $1, ingat tak? RM1 equivalent to $1. Kita pergi Woodlands shopping, ingat? Kain murah, RM3, kain ela dapat 1 meter. Saya ingat, saya masa itu belajar kat universiti pun, walaupun duit sikit, pergi Woodlands, isi minyak, ajak kereta kawan-kawan pergi Woodlands, beli kain ela, bawa balik hadiah untuk mak. Sekarang ni tuan-tuan nak pergi shopping ke Singapura ke? Nak pergi shopping semua? Yang kita boleh shopping kan Thailand dengan Indonesia, pasal duit dia kecil sikit. Singapura nak shopping 2.5, tukar RM1, tukar RM2.5 dapat RM1, $1. So, apa beli pun mahal. So, sekarang ni saya nak bagi tahu, sehingga tahun 84-85, kedudukan ekonomi Malaysia dengan Singapura sama, RM1, $1, RM1, $1. Dan pendapatan per kapita rakyat kita hampir sama. Tapi apa yang berlaku selepas itu? Sekarang saya sebutkan, di negara-negara yang sama kekuatan dengan kita, Singapura, Taiwan, Korea, Hong Kong, ini semua negara yang satu liga dengan kita. Kita masa itu belum. Thailand, Filipina, Vietnam, itu bukan liga kita. Kalau kita main liga bola sepak, masa itu liga bola sepak Malaysia ni Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea. Itu liga kita tahun 80-an. Thailand, Vietnam, bukan liga kita. Macam mana bukan liga kita, tuan-tuan? Masih ingat? Sehingga lewat 80, orang Vietnam masih hanyut ke Malaysia kan? Tuan-tuan tahu Pulau Bidong tak? Orang Terengganu, orang Vietnam diletakkan di Pulau Bidong, hanyut kerana ancaman komunis. Macam mana nak bersaing dengan Malaysia tahun 80-an? Vietnam memang tidak masuk dalam liga kita. Liga kita Singapura, Taiwan, Hong Kong. Maknanya kekuatan ekonomi kita sama dengan mereka lebih kurang 20 tahun yang lepas. Pada hari ini, duit Malaysia, pendapatan rakyat Malaysia, pendapatan per kapita, maknanya pendapatan setahun, rakyat Malaysia hanya 20,000 setahun. Purata, purata 20,000 setahun. Rakyat Korea sudah mencapai 80,000 setahun. Rakyat Hong Kong pun lingkungan 80,000 setahun. Taiwan, Hong Kong. Rakyat Singapura sekarang menikmati pendapatan 120,000 setahun. Lebih kurang 11,000 sebulan.
Kita baru 1,800 bulan. Macam mana negara yang sama kuat dengan kita dulu sudah jauh meninggalkan kita. Kita dah jauh tinggal ke belakang. So saya nak bagi tahu kepada orang